Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah Al-Quran, fahami maknanya, hayati isi kandungannya, ayuh kita telusuri bersama. Alhamdulillah, kita akan teruskan lagi untuk sesi tadabbur surah-surah Al-Quran, dan pada video kali ini kita akan melihat berkaitan dengan surah Al-Kafirun, juga dikenali sebagai surah orang-orang kafir. Surah ini merupakan surah Makkiyah yang terdiri daripada 6 jumlah ayat keseluruhannya. Dan surah ini merupakan surah yang ke-109 di dalam Al-Quran. Untuk itu, mari kita teruskan pada perbincangan berkaitan tentang asbabun nuzul bagi surah ini. Menurut Said bin Mina Maula Abu Al-Bukhturi mengatakan Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-Asri bin Wail, Al-Aswad bin Abi Muttalib dan Umayyah bin Khalaf menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, sembahlah Tuhan kami. Kami juga akan menyembah apa yang engkau sembah. Dan mari kita berkongsi bersama dalam semua perkara. Apabila perkara yang kami buat itu lebih benar daripada apa yang engkau bawa, engkau mengambil sesuatu yang baik. Namun, apabila sesuatu perkara yang ada padamu lebih benar daripada perkara yang ada pada kami mengambil sesuatu yang baik." Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Dilaporkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abbas menyatakan orang Quraisy menawarkan kepada Rasulullah SAW dengan harta sehingga dia menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Mereka juga akan mengahwinkannya dengan wanita yang beliau suka dan mereka berharap beliau bersetuju selepas tawaran itu. Mereka berkata, "Semua ini adalah milikmu dengan syarat engkau berhenti mencaci Tuhan-Tuhan kami. Jangan mengatakannya sebagai manusia. Sekiranya engkau enggan, kami akan menawarkan kepadamu satu perkara yang ada kebaikan dalamnya." Rasulullah SAW pun berkata, "Apakah dia?" Mereka berkata, "Sembahlah Tuhan kami Al-Latta dan Al-Uzza selama setahun. Kami pun akan menyembah Tuhanmu selama setahun." Beliau berkata, "Tunggu sehingga Tuhanku mendatangkan sesuatu untukku." Lalu turun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dari Lauh Mahfuz yang berbunyi, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Kemudian turun pula ayat 64 hingga 66 surah Az-Zumar. Dengan maksudnya, katakan, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah? Hai orang-orang yang tidak berpengetahuan. Dan sesungguhnya diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sekiranya kamu mempersekutukan Tuhan, nescaya akan hapus amalanmu dan tentu kamu termasuk kalangan orang yang rugi. Oleh kerana itu, kepada Allah sahaja kamu perlu sembah dan kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Dilaporkan oleh At-Tabrani. Demikianlah berkaitan tentang asbabun nuzul bagi surah ini. Kita akan melihat seterusnya pokok pembicaraan menurut tafsir fi zilalil Quran. Antara subtopik yang dilihat dalam surah ini ataupun tema-tema bagi ayat dalam surah ini menyatakan bahawa akidah orang-orang Arab dirosakkan oleh kepercayaan syirik. Orang-orang Arab tidak mengingkari kewujudan Allah, tetapi mereka tidak mengetahui hakikat Allah seperti yang diterangkan oleh Allah sendiri, iaitu bersifat Maha Esa dan selama-lamanya menjadi tumpuan seluruh makhluk. Kerana itu mereka mempersekutui Allah. Mereka tidak meletakkan Allah pada martabatnya dan tidak beribadah kepadanya dengan ibadat yang sebenar. Mereka mempersekutuai Allah dengan berhala-berhala yang melambangkan tokoh-tokoh yang soleh dan tokoh-tokoh pembesar dari datuk nenek mereka, atau berhala-berhala yang melambangkan malaikat-malaikat yang dianggap mereka sebagai puteri-puteri Allah. Demikian juga mereka percaya bahawa di antara Allah dan jin ada hubungan keturunan, atau mereka menyembah Tuhan-Tuhan itu, sedangkan mereka lupakan perlembagaan ini. Dalam keadaan-keadaan ini, Tuhan-Tuhan itu disembah mereka dengan tujuan supaya Tuhan-Tuhan itu dapat memperdekatkan mereka dengan Allah. Sebagaimana Al-Quran menceritakan perkataan mereka dalam surah Az-Zumar. "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Yakni, dengan maksudnya, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Surah Az-Zumar ayat ketiga. Al-Quran menceritakan bahawa mereka juga mengiktirafkan Allah sebagai pencipta langit dan bumi, pengendali matahari dan bulan, dan yang menurunkan hujan dari langit sebagaimana tersebut dalam surah Al-Ankabut. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Dan jika engkau bertanya mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan mengendalikan matahari dan bulan? Nescaya mereka menjawab, Allah. Surah Al-Ankabut ayat 61. Seterusnya, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Dan jika engkau bertanya mereka siapakah yang menurunkan air hujan dari langit dan menghidupkan bumi dengannya selepas matinya ataupun tandusnya, nescaya mereka menjawab Allah. Surah Al-Ankabut ayat 63. Di dalam sumpah-sumpahnya mereka berkata, Tallahi, Wallahi, yakni demi Allah. Dan di dalam doa pula mereka berkata, Allahumma, wahai Allah. Namun, walaupun mereka beriman kepada Allah, kepercayaan syirik telah merosakkan kefahaman mereka sebagaimana mereka dirosakkan oleh adat resam dan syiar-syiar tradisional mereka. Mereka memperuntukkan satu bahagian dari hasil-hasil tanaman dan ternakan kepada tuhan-tuhan yang didakwakan mereka dan satu bahagian dari anak-anak mereka, sehingga peruntukan itu kadang-kadang membawa kepada membunuh anak-anak mereka sendiri. Hal ini telah diterangkan oleh Al-Quranul Karim dalam surah Al-An'am ayat 136 hingga 140. Kemudian kita akan cuba perhatikan berkaitan dengan subtopik kaum musyrikin mendakwa mengikut agama Ibrahim. Di dalam surah ini, mereka menganggap diri mereka mengikut agama Ibrahim dan mereka lebih betul atau lebih mendapat hidayat dari kaum ahli kitab yang hidup bersama mereka di semenanjung tanah Arab. Kerana orang-orang Yahudi menganggapnya Uzair putera Allah dan orang-orang Nasara menganggapkan Isa putera Allah. Sedangkan mereka sendiri menyembah malaikat dan jin dengan anggapan bahawa malaikat dan jin itu mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah, menurut sangkaan mereka yang karut. Oleh itu, mereka mengira diri mereka lebih betul atau lebih mendapat hidayat dari kaum ahli kitab. Kerana bagi mereka, hubungan malaikat dan jin dengan Allah lebih dekat dari hubungan Uzair dan Isa. Tetapi semua kepercayaan itu adalah syirik belaka. Dan di sana, syirik yang lebih baik atau terpilih, namun mereka telah menganggapnya diri mereka lebih mendapat hidayat dan lebih betul. Untuk topik yang berikutnya, subtopik yang dapat diperhatikan di dalam surah ini berkaitan tentang tiada tawar-menawar dalam urusan akidah. Untuk menghapuskan kekeliruan ini dan memotong segala usaha untuk mencari tolak ansur, dan seterusnya untuk meletakkan garis pemisah yang tegas di antara ibadat mereka dengan ibadat Islam, di antara sistem mereka dengan sistem Islam, dan di antara kefahaman mereka dengan kefahaman Islam, maka surah ini diturunkan sedemikian tegas dan sedemikian berulang-ulang untuk menolak segala usaha tawar-menawar dan meletakkan garis pemisah yang muktamad di antara tauhid dan juga syirik. Dan menegakkan tanda-tanda perbezaan yang jelas yang tidak menerima tawar-menawar dan tidak boleh dipertikaikan lagi sedikit ataupun banyak. Surah قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Dalam ayat-ayat ini terdapat penafian selepas penafian, penegasan selepas penegasan, penekanan selepas penekanan, dan ia menggunakan segala uslub penafian, penegasan dan penekanan. Qul bagi ayat 1 yang bermaksud katakanlah. Maksud qul katakanlah ialah suatu perintah Allah yang tegas yang membayangkan bahawa persoalan akidah adalah urusan Allah yang Maha Esa. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak punya sesuatu apapun dalam urusan ini. Allah jua yang memerintah dan menghukum dan perintah dan hukumannya tidak boleh ditolak. Kita teruskan pada penafsiran ayat-ayat bagi surah ini bermula dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir. Allah menyeru mereka dengan hakikat diri mereka yang sebenar dan menyifatkan mereka dengan sifat-sifat mereka yang sebenar, iaitu mereka bukan berada di atas agama yang benar, mereka bukan orang-orang mukmin, malah mereka adalah orang-orang kafir. Tiada titik pertemuan di antara engkau dengan mereka. Ayat pertama ini menerangkan hakikat perpisahan yang tidak mungkin bertemu. Seterusnya, ayat yang kedua, La a'budu ma ta'budun.
Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya, kerana itu ibadatku tidak sama dengan ibadat kamu dan Tuhanku tidak sama dengan Tuhan kamu. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Dan kamu tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah. Maksudnya, kerana itu ibadat kamu tidak sama dengan ibadatku dan Tuhan kamu tidak sama dengan Tuhanku. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. Dan aku bukannya penyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah. Ini ialah ayat penguat bagi ayat yang pertama. Pada ayat yang kelima, وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Dan kamu juga bukannya penyembah-penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat ini merupakan ulangan untuk menguatkan ayat yang kedua supaya tidak ada ruang lagi bagi sebarang kekeliruan setelah ditegas dan diulang dengan segala cara penegasan dan ulangan. Untuk ayat yang keenam, tiada titik pertemuan di antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Kemudian, diintipatikan hakikat perpisahan yang tidak mempunyai titik pertemuan, kelainan yang tidak ada titik keserupaan, penceraian yang mungkin bertemu dan perbezaan yang mungkin bercampur di dalam ayat yang keenam ini. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu dan untukku agamaku. Aku di sini, iaitu kamu di sana, tiada jambatan, tiada titian dan tiada jalan yang menghubungkan di antara kita. Satu perpisahan yang syumul dan satu perbezaan yang amat jelas dan halus. Di dalam surah ini juga, terdapatnya tentang sistem tauhid tidak bertemu dengan sistem syirik. Perpisahan ini adalah perlu untuk menjelaskan tanda-tanda perbezaan yang pokok yang mustahil dapat diadakan pertemuan di antara keduanya, iaitu di tengah jalan, iaitu perbezaan dalam asas i'tiqad, dasar kefahaman, hakikat sistem hidup dan tabiat agama. Tauhid merupakan satu sistem dan syirik merupakan satu sistem yang lain pula. Kedua-duanya tidak akan bertemu. Tauhid, satu sistem yang membawa manusia dan alam seluruhnya kepada Allah yang tunggal, tiada sekutu baginya. Ia menentukan sumber tempat manusia menerima akidahnya, syariatnya, nilai-nilai dan ukurannya, adab sopan dan akhlaknya, kefahaman-kefahaman terhadap hidup dan alam. Sumber yang diterima oleh orang mukmin itu ialah Allah yang tunggal, tiada sekutu baginya. Seluruh hidupnya ditegakkan di atas asas ini tanpa bercampur dengan sebarang bentuk syirik, sama ada syirik terang-terangan ataupun syirik halus, yakni khafi. Perpisahan yang jelas ini perlu kepada para pendakwah dan mereka yang didakwah. Kefahaman-kefahaman jahiliyah telah bercampur aduk dengan kefahaman-kefahaman keimanan, terutama dalam kelompok-kelompok manusia yang telah mengenal akidah yang benar. Sebelum ini, kemudian menyeleweng darinya, kemudian kelompok-kelompok manusia seperti ini adalah paling degil untuk kembali beriman dalam bentuknya yang bersih dari sebarang penyelewengan. Mereka lebih degil dari kelompok manusia yang tidak pernah mengenal akidah yang benar. Mereka merasa diri mereka di atas jalan yang benar, sedangkan mereka sebenarnya sesat dan menyeleweng. Dapat juga nilai ataupun aspek yang diterapkan di dalam surah ini berkaitan tentang sikap yang betul bagi pendakwah. Campur aduk kepercayaan dan amalan-amalan mereka di antara yang baik dengan yang rosak itu kadang-kadang memberi harapan kepada pendakwah untuk menarik mereka apabila ia mengiktirafkan mana-mana aspek dari kepercayaan dan amalan mereka yang betul dan cuba membetulkan mana-mana aspek yang rosak. Tetapi godaan dan harapan ini amat berbahaya. Jahiliyah tetap jahiliyah, Islam tetap Islam. Di antara kedua-duanya dipisahkan oleh satu perbezaan yang jauh. Satu-satunya ialah jalan keluar dari keseluruhan jahiliyah dan masuk ke dalam keseluruhan Islam. Atau tinggalkan jahiliyah dengan segala apa yang ada padanya dan pindah ke dalam Islam dengan segala apa yang ada padanya. Langkah pertama bagi pendakwah ialah merasa dirinya benar-benar terpisah dari jahiliyah, baik dari segi kefahaman, cara hidup dan cara bertindak, iaitu satu perpisahan yang tiada titik pertemuan dan tiada kemungkinan untuk bekerjasama kecuali orang-orang yang berada dalam jahiliyah itu berpindah dengan keseluruhan mereka ke dalam Islam. Tidak ada tampal-menampal, tidak ada penyelesaian separuh jalan, tidak ada pertemuan di pertengahan jalan, biar bagaimana sekalipun, jahiliyah itu menyalutkan badannya dengan pakaian Islam atau memakai nama Islam. Kejelasan gambaran ini dalam kesedaran pendakwah merupakan batu asas dakwah.
Dia harus sedar bahawa dia bukan seperti mereka. Agama mereka tidak serupa dengan agamanya. Jalan hidup mereka tidak sama dengan jalan hidupnya. Dia tidak mungkin mengikuti jalan hidup mereka walaupun selangkah. Jadi tugas utamanya ialah membawa mereka mengikuti jalan hidupnya tanpa ampuh mengampu dan tanpa bertolak ansur, sama ada sedikit atau banyak dari agamanya. Itulah sikap pembebasan dan permisahan diri yang sempurna dan tegas. Diterangkan di dalam ayat lakum dinukum waliyadin, untuk kamu agama kamu dan untukku agamaku. Ayat yang ke-6. Para pendakwah hari ini amat perlu kepada perpisahan yang tegas ini. Mereka amat perlu kepada kesedaran bahawa mereka sedang mengembang semula Islam di dalam satu alam sekitar jahiliah yang menyeleweng atau dalam kumpulan manusia yang dahulunya telah mengenal akidah yang benar, tetapi setelah lama dilalui zaman, hati mereka menjadi keras dan menyeleweng dari jalan yang benar. Faqasat qulubuhum wa kathirum minhum fasiqun. Hati mereka menjadi keras dan sebilangan besar dari mereka adalah fasik, yakni menyeleweng dari jalan yang benar. Surah Al-Hadid ayat ke-16. Dijelaskan juga di dalam surah ini berkaitan tentang perpisahan yang mutlak di antara akidah tauhid dan akidah syirik. Di sana tiada penyelesaian separuh-separuh. Tiada pertemuan di separuh jalan, tiada dakwah sekadar membetulkan yang cacat dan tiada dakwah tampalan-tampalan. Malah, dakwah kepada Islam adalah sama dengan dakwah di zaman permulaan, iaitu permisahan yang putus dari jahiliah. Diterangkan, dijelaskan dalam surah ini, lakum dinukum waliyadin. Untuk sekian kalinya, dengan maksud untuk kamu agama kamu dan untukku agamaku. Agamaku ialah agama tauhid yang bersih, yang menerima seluruh kefahamannya dan nilainya, akidahnya, dan syariatnya dari Allah yang tunggal sahaja tanpa sekutu dalam segala bidang hidup dan perilaku. Tanpa pemisahan yang seperti ini, kekeliruan, kekaburan, bermuka-muka dan tampalan-tampalan akan terus kekal. Sedangkan dakwah Islam tidak boleh ditegakkan di atas asas-asas yang lemah. Malah ia tidak dapat ditegakkan melainkan di atas asas-asas yang tegas, terus terang, berani dan jelas. Inilah jalan dakwah yang pertama. Lakum dinukum waliyadin. Hada wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.